rakan lemas mandi di pantai Teluk Lipat Dungun. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Kegembiraan tiga sahabat mandi di pantai Teluk Lipat Dungun bertukar tragedi apabila dua daripada mereka ditemukan lemas. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, kanak-kanak berkenaan dilaporkan di bawah ombak besar ketika mandi di pantai tersebut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Dungun yang juga Komander Operasi Syahriza Syamsuddin berkata 22 anggota daripada BBP Dungun, BBP Cukai dan BBP Kuala Berang bergegas ke lokasi kejadian bersama 3 jentera sebaik menerima panggilan kecemasan. Mayat mangsa pertama ditemukan pada pukul 4.55 petang, 150 meter dari lokasi kejadian. Manakala mangsa kedua ditemukan pada pukul 6.24 petang, 300 meter dari lokasi kejadian. Seorang lagi rakan mereka, Ahmad Azrael Farhan Mazin, 11 tahun, selamat. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Muhammad Atif Fardugi Zainuddin, 11 tahun, serta Muhammad Danish Mikael Abdullah, 9 tahun. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis sebelum dibawa ke Hospital Dungun untuk bedah siasat. Jenazah Muhammad Atif dan Muhammad Danish Mikael kemudiannya selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Said Yahya Dungun malam tadi. Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan ketika ditemui berkata kes lemas di negeri itu amat membimbangkan. 7 kematian direkodkan dalam tempoh 2 bulan. Sembangkan itu, beliau menyeru pihak berkuasa di Terengganu menambah papan tanda amaran larangan mandi di kawasan yang sering berlaku tragedi lemas. Ingatan tegas turut diberi kepada semua ibu bapa agar memantau setiap pergerakan anak-anak. Pihak polis menasihatkan semua ibu bapa supaya memantau dan juga mengingatkan anak-anak supaya tidak melakukan kegiatan di kawasan pantai. Ini kerana pantai sekarang ni masih berombak dan boleh mengundang pelbagai kejadian kemalangan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Penolong Pesuruhjaya Hassan Asy'ari Omar ketika ditemui pula memaklumkan pihaknya mengenal pasti 7 lokasi berisiko tinggi berlakunya kejadian lemas. Ini termasuk Pantai Batu Buruk di Kuala Terengganu, Pantai Kekabu di Marang serta Latar Tembakah di Besut, selain Pantai Teluk Lipat Dungun serta Pantai Pandak Cendering. 4 beranak maut dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan di Jalan Kuala Kerai, Gua Musang dekat Kampung Pahi, Kuala Kerai tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerai, Nik Ahmad Asham Nikpa berkata bomba menerima panggilan kecemasan itu pada pukul 1.38 tengah hari. Dalam satu kenyataan, Nik Ahmad Asham berkata kemalangan membabitkan kereta jenis Nissan March dan Pro 2 Myvi. 3 mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian terdiri daripada pemandu dan penumpang kereta Pro 2 Myvi, termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Manakala seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Zon Merah Hospital Sultan Ismail Petra. Seorang lagi kanak-kanak cedera. Manakala 2 mangsa yang berada di dalam kereta jenis Nissan March turut cedera dan dibawa keluar oleh orang awam sebelum pihak bomba sampai di lokasi kejadian. Menurutnya, kesemua mangsa yang terlibat dalam kemalangan itu telah dibawa ke Hospital Kuala Kerai untuk tindakan selanjutnya. Sepasang suami isteri warga emas maut dalam kebakaran di bengkel kenderaan yang bersambung dengan kediaman mereka di Jalan Datuk Bandar Mustafa Kuching pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, mayat mangsa Chin Ahjun 70 tahun dijumpai di kawasan ruang tamu. Manakala isterinya Lim Gek Gyung 60 tahun ditemui di bilik tidur. Menurutnya, pihak bomba menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira pukul 4 pagi
Kebakaran berjadi kawal sepenuhnya pada pukul 5.23 pagi sebelum memulakan operasi menjerit mangsa. Bomba kemudian mendapatkan bantuan anjing forensik daripada unit K9 JBPM Sarawak bagi mengumpul bahan bukti serta mencari punca kejadian. 5 kenderaan pelbagai jenis turut terbakar sepenuhnya dan struktur bengkel berkenaan terbakar 100%. Mayat pasangan itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Di Johor Bahru, seorang wanita warga emas ditahan dipercayai memandu secara melawan arus di kilometer 9 Jalan Johor Bahru Air Hitam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Balver Singh berkata, wanita berusia 75 tahun itu didapati memandu kereta Honda Civic secara melawan arus antara pukul 12.30 malam hingga 2.50 pagi Jumaat. Wanita berkenaan ditahan kira-kira pukul 4.11 petang setelah dipanggil ke Balai Polis Iskandar Puteri untuk membantu siasatan susulan tular video mengenainya di laman X. Siasatan awal mendapati wanita tersebut tidak berada di bawah pengaruh alkohol dan wanita tersebut disyaki mengalami penyakit demensia. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum RM15,000. 25 skuter elektrik dirampas dalam serbuan di sebuah premis perniagaan yang dijalankan oleh seorang lelaki warga Bangladesh di Georgetown, Pulau Pinang. Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP dalam satu kenyataan menyebut rampasan dilakukan pihak Jabatan Pelesenan serta pasukan risikan dan operasi Jabatan Penguasaan MBPP yang menjalankan pemeriksaan terhadap perniagaan sewa skuter elektrik tanpa lesen. Dalam serbuan pada pukul 11 malam semalam itu, permis berkenaan juga didapati beroperasi tanpa lesen yang sah. MBPP akan terus melaksanakan pemantauan dan tindakan terhadap premis yang menjalankan perniagaan tanpa lesen. Ini terutama kenderaan micromobility bagi menjaga keselamatan orang awam. Sebelum ini, MBPP menasihati orang awam dan pengunjung di negeri itu supaya tidak menyewa atau menaiki skuter elektrik berikutan penggunaannya di jalan raya adalah dilarang. Penggunaan skuter elektrik di atas jalan raya adalah di bawah tanggungjawab sendiri dan menjadi kesalahan mengikut Seksyen 54 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 448 notis berkaitan kesalahan larangan merokok di bawah Peraturan Kawalan Khas Hasil Tembakau. Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004 dikeluarkan dalam operasi yang dijalankan di seluruh negeri Pahang. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata ia melibatkan nilai kompaun RM108,600 hasil pemeriksaan yang dijalankan di 364 permis. Dalam operasi mega bersepadu Perundangan Kesihatan Awam JKNP tahun 2024 yang dijalankan sejak Selasa lalu, 137 notis kesalahan turut dikeluarkan daripada 65 permis yang diperiksa di bawah Peraturan Makanan PPM 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan PPKM 2009. Ini melibatkan kompaun berjumlah RM103,700. 12 permis juga diarah tutup. Daripada jumlah itu, 49 notis dikeluarkan terhadap pemilik permis yang gagal mematuhi keperluan dalam penyelenggaraan permis makanan. 88 notis terhadap pengendali makanan yang melanggar tata cara pakaian serta kebersihan diri. Kes tembak seorang anggota polis di Hutan Simpan Ulu Muda Sik Kedah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Ketua Polis Negara telah memaklumkan siasatan mengenai kejadian tersebut telah dimulakan. Kita biarkan due process dilakukan oleh polis ya. Untuk terlalu awal kita lebih baik kita jangan pergi ke situ untuk apa predik lah buat macam tu tak. Biar polis buat siasatan.
Semalam media melaporkan seorang pegawai polis cawangan khas ibu pejabat polis kontijen Kedah Maun selepas terkena tembakan semasa operasi menyiasat pencerobohan dan pemburuan haram di hutan simpan Ulu Muda. Seorang lelaki warga emas berusia 65 tahun telah ditahan reman selama 6 hari bagi membantu siasatan. Tiada laporan rakyat Malaysia termasuk pelajar terjejas dalam insiden letupan bom di Ramesh Warren Cafe di Bengaluru, India pada Jumaat. Kementerian Luar melalui Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai memaklumkan pihaknya kini mengikuti laporan mengenai kejadian yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 8 orang cedera. Semua rakyat Malaysia di Bengaluru digesa mengikuti perkembangan terkini dan mengambil langkah berjaga-jaga selain mematuhi amaran perjalanan daripada pihak berkuasa tempatan. Mereka turut dinasihat mengelak daripada berada di tempat sesak kerana siasatan berkaitan letupan masih diteruskan. Opkesan 2024 dilancar bagi memantau kesan pelaksanaan kenaikan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8%. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata fokus pemantauan dan penguasaan bagi memastikan peniaga di semua peringkat tidak mengambil kesempatan untuk mencatu atau menyebabkan kenaikan harga. Operasi berkenaan digerakkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Skop penguasaan meliputi sektor yang terlibat dengan kenaikan SST dan keseluruhan rantaian perkhidmatan berkaitan. Ini termasuk pemantauan terhadap sektor yang tidak terlibat dengan kenaikan cukai tersebut seperti makanan dan minuman. Tindakan tegas akan diambil sekiranya kenaikan harga tidak munasabah dikenakan dan tidak sejajar dengan perundangan pencatutan. Orang ramai diharap dapat memberikan maklumat dan bukti berkaitan sekiranya terdapat sebarang kenaikan harga tidak wajar. Siasatan serta-merta akan dilakukan KPDN di permis terlibat. Lagi dakwaan kononnya hak penjawat awam dan pesara untuk mendapat rawatan kesihatan sempurna dinafikan. Menerusi hantaran di platform X itu, penghantar turut memuat naik pautan berita dilapor sebuah portal kesihatan. Dakwa laporan terbabit kaki tangan awam dan pesara yang dirawat di Institut Jantung Negara IJN dipaksa pindah keluar ke fasiliti Kementerian Kesihatan. Langkah itu dilakukan kononnya atas dasar penjimatan. Lebih parah, ada daripada mereka mendakwa rawatan diperlukan tidak tersedia di fasiliti kendalian KKM. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Menurut Menteri Kesihatan, laporan portal itu adalah mengelirukan. Hakikatnya, pesakit di IJN hanya dipindah ke Hospital Kendalian KKM selepas keadaannya disahkan stabil. Sebelum ia diputuskan, penelitian selama setengah tahun dibuat untuk individu dewasa dan 2 tahun bagi kanak-kanak. Di pusat rawatan baru, rawatan pakar diteruskan kepada mereka yang memerlukan. Pendekatan strategik itu dapat menjamin penggunaan dana awam yang efisien, sekaligus membolehkan 4,000 pesakit baharu dirujuk ke IJN setiap tahun. Pesakit tak perlu risau kerana Hospital Kendalian KKM lengkap dengan pelbagai kemudahan rawatan. Ini termasuk 10 pusat kardiak khusus bagi rawatan jantung. Henti sebar berita palsu. Tak perlu cuba menangguk di air yang keruh dengan reka cerita dan timbulkan persepsi negatif. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, 100,000 pelatih Bumiputra disasar dilahirkan dalam tempoh 5 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata syarikat berkaitan kerajaan GLC dan GLIC serta syarikat swasta termasuk yang dimiliki kaum Cina dan India akan turut terlibat dalam inisiatif itu. Usaha tersebut bagi melatih pelatih TVET yang majoritinya terdiri daripada golongan Bumiputra.
dalam jangka pendek kita mahu sumbangan dan penyertaan syarikat-syarikat ini, termasuk syarikat-syarikat yang di bawah gabungan Dewan Perdagangan China di India, turut melatih 100,000 pelatih TVET majoriti Bumiputera bersama China dan India, dengan sasaran gaji lebih daripada yang diperoleh sekarang, minima RM3,000 sebulan. Menerusi latihan serta gaji yang mencukupi mampu mengubah nasib golongan Bumiputera, khususnya dalam kalangan generasi muda Felda dan nelayan. Datuk Seri Anwar juga berkata kerajaan akan mengkhususkan dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sehingga RM1 bilion. Dana itu bertujuan menyediakan sokongan kepada pelbagai segmen usahawan Bumiputera termasuk golongan wanita, belia, veteran, tentera, penjaja, pekerja gig dan pengusaha terak makanan. Kerajaan bersedia untuk meningkatkan akses kemudahan pembiayaan kredit mikro kepada golongan yang memerlukan. Dana pembiayaan kredit mikro Bumiputera sebanyak RM1 bilion disediakan melalui institusi kewangan pembangunan seperti BSN, Agrobank, Tekun Nasional kepada pelbagai segmen usaha Bumiputera. Ketika menutup Kongres Ekonomi Bumiputera KEB di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Suruhanjaya Pekerja gig akan diwujudkan. Ia bagi melindungi hak pekerja gig yang kini mencecah 1.12 juta orang, khususnya dalam kalangan generasi muda. Suruhanjaya itu katanya akan memberi keutamaan kepada keperluan perlindungan sosial, pertikaian kontrak dan kemajuan kejayaan. Langkah ini diambil kerana majoriti besar belia Bumiputera terlibat dalam pekerjaan gig. Namun sebagai pekerja tidak formal, mereka tidak punya perlindungan perundangan pekerjaan serta sistem perlindungan sosial. Sementara itu, Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang melaburkan tiranya petang tadi menggariskan lebih 80 resolusi sebagai agenda pemekasaan Bumiputera. Ia diperoleh hasil 5 urus dikelolakan melalui 10 kluster merangkumi pelbagai aspek yang dibentangkan sepanjang 3 hari Kongres berlangsung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata agenda penting tidak hanya pada jumlah resolusi. Saya kirakan purata resolusi setiap kluster itu 8 purata 8. Maknanya daripada 10 kluster ini kita ada 80 resolusi ya. Dan kita merasakan yang penting bukan jumlahnya tetapi bagaimana perincian itu harus diteliti oleh sekretariat tetap ini dan kita akan terus laksanakan dalam waktu yang terdekat. Selain pendidikan, KEB 2024 memberi fokus kepada Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta masyarakat orang asli. Selain industri halal, penguasaan teknologi baharu dan berimpak tinggi. Hanya 14.16% atau 423,256 rakyat yang bekerja sendiri mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS Perkeso. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata angka tersebut masih rendah berbanding hampir 3 juta individu yang direkodkan bekerja sendiri sehingga November 2023. Beliau berharap rakyat yang bekerja sendiri lebih cakna untuk membuat caruman bagi memastikan mereka dilindungi. Kita sedang melaksanakan kempen untuk rakyat Malaysia menyertai Perkeso kerana saya melihat bahawa
banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada perkeso itu sendiri. Sebab itu sebahagiannya contoh artis, restoran-restoran mereka menaja dan kita galakkan supaya lebih ramai yang menaja kepada yang kurang berkemampuan. Apabila saya turun padang, yang bertanya, saya seorang petani, bolehkah saya menjarum? Saya kata boleh, tak ada had umur, boleh. Dengan syarat yang kita katakan tadi, RM23.30 untuk dia bayar setahun. Hanya 10% saja. Daripada RM23.30 itu hanya 10% saja. 90% dibayari oleh kerajaan. Menerusi belanjawan 2024, RM100 juta diperuntukkan untuk geran padanan caruman SKSPS dengan kerajaan menanggung 90% insentif caruman. Ia berupaya memanfaatkan 500,000 individu bekerja sendiri. Berjasukan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang meraih pingat gangsa acara kirin di Kejuaraan Kebangsaan Trek Berbasikal Australia 2024 di Brisbane, Australia. Pingat emas dimenangi Matthew Richardson manakala Matthew Glazer meraih pingat perak. Azizul Hasni melalui laman sosialnya menzahirkan rasa syukur dengan pingat yang dimenangi. Pemenang pingat perak Olimpik 2020 di Tokyo itu berharap seluruh rakyat Malaysia mendoakan tahap kesihatannya untuk terus meningkat agar dapat beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 pada Julai nanti. Pada 2022, Datuk Azizul Hasni menjalani pembedahan jantung terbuka selepas disahkan mengalami masalah jantung. Jago powerlifting negara Buni Augustin sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa apabila merangkul emas di Kejuaraan Piala Dunia Powerlifting 2024 di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE. Juara Paralimpik Tokyo 2020 itu meraih pingat emas bagi kategori 72 kg menerusi angkatan terbaiknya seberat 218 kg pada percubaan ketiga. Secara keseluruhan, atlet kelahiran Sarawak berumur 24 tahun itu berjaya membuat angkatan seberat 644 kg dengan angkatan pertama seberat 210 kg diikuti 216 kg pada percubaan keduanya. Atlet Great Britain Mark Swan meraih pingat perak dengan angkatan 213 kg manakala pingat gangsa dimenangi Hu Peng dari China dengan angkatan seberat 211 kg. Ini merupakan pingat emas ketiga Buni dalam kejohanan berpesi itu selepas memenanginya pada 2021 di Dubai dan Bangkok, Thailand. Persekutuan Renang Malaysia MAS akan memperkenalkan program atlet muda Fast Track bagi mengenal pasti penerjun berpotensi di bawah umur 11 tahun. Melalui program itu, penerjun akan menjalani latihan secara sepenuh masa di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. MAS dalam satu kenyataan memaklumkan seramai 16 penerjun akan dipilih oleh Institut Sukan Negara ISN dalam masa terdekat. 4 negeri berpotensi juga dikenal pasti untuk dijadikan pusat latihan utama bagi memulakan program latihan lebih komprehensif. Selepas setahun berlalu, tragedi berdarah di Fedah Sahabat Lahad Dato' Sabah yang mengobarkan 10 perwira negara masih segar dalam ingatan. Bukan senang untuk merawat trauma, namun penduduk tidak lagi takut
untuk meneruskan aktiviti harian dengan kewujudan Sistem Sabah Security Command Eskom. Laporan Amran Rajid. Dilancarkan pada 7 Mac 2013, Eskom bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Kejayaan demi kejayaan yang dicapai memberi keyakinan kepada penduduk untuk berkunjung ke pantai timur Sabah. Situasi ini bukan sahaja dirasakan oleh masyarakat S-Zone, malah seluruh rakyat Malaysia dan masyarakat luar negara. Buktinya, saban hari statistik kemasukan pelancong, tempatan dan asing ke pusat peranginan yang terdapat di pantai timur Sabah sentiasa menunjukkan peningkatan, iaitu melebihi 1,000 orang setiap hari. Selama 11 tahun, pelbagai usaha dilakukan demi kesejahteraan penduduk di S-Zone. Begitu juga dalam aspek keselamatan bagi memberikan imej seluruh kawasan berkenaan adalah selamat. Kalau kita tengok dari segi kadar jenayah rentas sempadan yang direkodkan di S-Zone ini semakin menurun. Ini disebabkan oleh pengoperasian yang begitu kerap yang dikoordinasikan oleh Eskom bersama-sama dengan pasukan keselamatan yang lain, yaitu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, APMM serta agensi-agensi penguatkuasa yang berada di S-Zone ini begitu kukuh, begitu rapat. Jadi hasilnya kalau kita tengok memang statistik penurunan. Kejayaan yang dicapai Eskom cukup cemerlang. Sipar kes penculikan sejak Januari 2020. Malah kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan juga berkurangan. Kalau kita tengok pada 26 Ogos 2023 seramai 32 orang peserta daripada berbagai-bagai negara, iaitu 12 buah kapal layar dari 10 buah negara dalam sel Passage Malaysia to the East, berjaya menambahkan pelayaran daripada Kota Kinabalu sehinggalah ke Tawau dan seterusnya ke perairan Indonesia. Dan mereka merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kerana begitu selamat. Kejayaan Kembara Jelajah Borneo, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama pemaisuri dan kerabat Baginda turut menggambarkan realiti sebenar bahawa wilayah S-Zone adalah selamat, aman dan damai. Ikuti siri 2, laporan khas Eskom 11 tahun esok. Amran Raji, RTM. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.